Assalamualaikum guys, terima kasih kerana menonton video-video aku dekat channel aku ni. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kepada mereka yang sudi like, terima kasih kepada mereka yang sudi subscribe, dan terima kasih mereka yang sudi komen untuk berinteraksi dengan video-video yang aku buat. Okey, hari ni pagi tadilah masa aku nak keluar pergi breakfast dengan family. Diorang dah ready nak keluar, nak pergi breakfast. Dalam kereta dah nak gerak keluar ni, tiba-tiba jiran tegur. Jiran tu tanya, macam mana property sekarang Sebab dia ni nak jual rumah dia, tapi belum dapat terjual lagi pada harga yang dia nak jualkan lah. Dan dia kata, macam mana sekarang ni property punya market macam mana? I nak jual rumah pun masih tak dapat lagi lah. Aku share lah pada dia, yang mana harga yang diletakkan pada waktu ini buat masa ni belum dapat lagi hit ataupun belum dapat lagi meet permintaan pembeli. Sebab ada lagi beberapa buah rumah yang nak jual, rumah yang sama, saiz yang sama, pada harga yang lebih rendah. Ya, of course, macam rumah dia dah buat lah fully furnished apa semua. Dia dah siap buat interior design dengan kitchen cabinet dah complete. Kira beli tu tak payah buat apa-apa, cuci tangan, cuci kaki, masuk rumah je. Tapi dalam masa sama ada juga hartanah-hartanah lain yang dijual lebih rendah pada harga yang dia of course sebagai pembeli kebanyakan akan pergi kepada rumah yang harganya lebih rendah lah. Berkenaan dengan interior design, berkenaan dengan fully furnished tu, ada pembeli dia tak kisah bahagian-bahagian tu sebab dia boleh top up sendiri kemudian. Instead of dia beli mahal, design tu pun tak ikut cita rasa dia kan. Baik dia beli rumah yang kosong, harganya jauh lebih rendah, dan perbezaan harga tu dia boleh buat untuk cantikkan semula rumah dia, sama ada dalam bentuk fully furnished ataupun interior design. So, jom kita bincangkan untuk pasaran hartanah 2023. Kalau kita tengok laporan daripada NAPIK, pasaran hartanah untuk tahun ini merekodkan lebih 188,000 transaksi, yang mana transaksi tersebut bernilai 84.4 bilion ringgit. Ini adalah transaksi first half untuk 2022 dengan peningkatan 30%. Ini adalah first half 2022 perbandingan dengan first half 2021. Maksudnya kita ambil perbandingan year on year lah. Ianya merekodkan peningkatan sebanyak 30%. Seterusnya, dalam 188 transaksi ni yang bernilai 84 bilion, 60% daripadanya adalah kediaman. Untuk sektor kediaman merekodkan transaksi bernilai 116,178 transaksi, yang mana bernilai 45.62 bilion ringgit dengan peningkatan sebanyak 32.2% year on year. Dan transaksi ini disumbang oleh 4 negeri utama, iaitu Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Johor dan Selangor. Bukan kata negeri-negeri lain tak menyumbang, tapi ini antara 4 negeri yang tertinggi lah dalam menyumbang data-data transaksi ni. Jadi kita tengok, kalau base dengan data yang NAPIK berikan, hartanah di negara kita ni sebenarnya ada peningkatan yang lebih baik berbanding tahun lepas, iaitu 2021. Bermakna tahun ni pencapaiannya lebih baik berbanding tahun lepas. Cumanya sentimen ataupun di kalangan orang ramai merasakan harga hartanah ni masih lagi mahal, dan untuk membeli hartanah ni bukanlah satu keputusan yang mudah untuk dibuat lah. Lagi-lagi waktu-waktu kita dalam fasa untuk pemulihan ekonomi. Jadi disebabkan itu ramai yang merasakan sama ada industri hartanah ni akan jatuh, dan mereka merasakan kalau beli sekarang mereka akan rugi. Jadi ramai yang merasakan lebih baik tunggu dan lihat. Tapi data yang NAPIK berikan ni menunjukkan sebaliknya, yang mana peningkatan 30% berbanding tahun lepas. Bermakna masih ramai lagi orang yang berminat dan masih ramai lagi orang yang mahu membeli hartanah sehingga ke hari ini. Kalau kita cakap tentang ke mana hala tuju, sama ada pasaran hartanah tu akan terus naik ataupun stagnan ataupun akan jatuh merudum, macam mana kita nak indicate, macam mana kita nak tentukan, macam mana kita nak kata pasaran hartanah sekarang tengah okey? So macam aku akan berpandukan dengan indikator. Kalau klien-klien tanya, aku akan bagikan indikator-indikator yang mana tahun ini diunjurkan perkembangan ekonomi kita adalah sekitar 6 hingga 7%, yang mana untuk tahun 2023 diunjurkan
sekitar 5 hingga 6%. Maksudnya pertumbuhan ekonomi kita tu moderate. Dan kita boleh kata untuk tahun 2022 dan 2023 ni akan ada perkembangan ekonomi yang positif. Terusnya, kalau kita tengok untuk tahun ni macam yang aku share tadi, transaksi hartanah meningkat sebanyak 30% berbanding dengan first half year on year. Kita tunggu nanti data daripada NAPIK yang akan dikeluarkan awal tahun depan berkenaan dengan second half pula. Selain daripada tu, kalau kita tengok permohonan pembiayaan untuk membeli rumah ni meningkat sebanyak 60% berbanding tahun lepas, iaitu 2021. Ini bermakna ramai orang yang kalau sebelum ni, untuk contohlah mungkin tahun lepas diorang nak beli rumah tapi loan tak lepas, ataupun diorang tak nak beli rumah lagi waktu tu, dan tahun ni ramai orang yang mohon untuk mendapatkan pinjaman untuk membeli rumah dan ianya meningkat 60% berbanding tahun lepas. Dan antara yang menarik, kadar pengangguran setakat Mei tahun 2022 menurun kepada 3.9%. So bermakna kalau kita compare dengan tahun sebelum ini, mungkin ramai yang tidak dapat bekerja, dan tahun ini ramai yang telah kembali ke pasaran, yang mana kadar penyertaan tenaga buruh ni, maksudnya orang-orang yang boleh bekerja pada Mei 2022 meningkat pada 69.5%. Bila ramai orang boleh bekerja, semakin kurang kadar pengangguran, bermakna kemampuan mereka untuk membeli rumah pun meningkat. So bagi mereka yang risau nak beli rumah tapi tak tahu nanti harga rumah akan jatuh ke, diorang risau nak beli rumah ni kan, kalau dah beli harga jatuh teruk, rugilah. Tapi sebenarnya kita hanya boleh jangka ataupun meramalkan saja, tapi kita tak tahu for sure harga rumah ni dia akan naik ataupun dia akan turun. Jadi berpandukan dengan indikator-indikator yang ada dan berpandukan dengan transaksi hartanah, ekonomi, kadar pengangguran. Perkara-perkara ini sedikit sebanyak boleh membantu kita untuk membuat keputusan membeli rumah. Lagipun korang nak beli untuk duduk sendiri, in the end sama je. Kalau korang tak beli rumah pun, korang kena menyewa rumah untuk duduk sendiri, yang mana rekod setakat hari ini kadar sewa pun telah meningkat berbanding tahun lepas. Ini disebabkan oleh demand orang untuk mencari rumah sewa semakin bertambah. Okey, jom kita tengok apa berlaku ketika negara dilanda krisis, sama ada negara kita ataupun dunia dilanda krisis. Apa berlaku kepada pasaran hartanah dalam negara kita. So aku ada dapatkan data ni, yang mana data yang aku ambil ni adalah daripada tahun 1960 hingga 2022. Kita start pada tahun 1997 lebih kurang, ada penurunan sikit harga hartanah. Yang ini aku ambil median price. Median price ni adalah yang paling banyak transaksi di dalam pasaran. So kalau kita tengok pada tahun 96, mediannya adalah sekitar 120,000 lebih kurang. Apabila Asian Financial Crisis berlaku, median price tu jatuh daripada 120,000 pergi ke sehingga RM50,000 median price. So korang bayangkan, korang beli pada tahun 1995, median price yang tertinggi boleh kita katakan sekitar RM150,000. Let's say lah dia beli RM150,000 pada tahun 1995, and then Asian Financial Crisis berlaku, dan kita tak tahu pun pada waktu tu, tak ada orang pun tahu akan berlaku Asian Financial Crisis. Jadi harga tu turun daripada 150,000 pergi sehingga ke RM50,000 median price dia. Adakah mereka yang membeli pada waktu itu telah membuat keputusan yang salah dalam membeli hartanah? Sebenarnya itu adalah perkara yang normal berlaku kepada market. Harga pasaran, harga hartanah ada masanya akan naik dan ada masanya akan turun. Sebab tu korang kena tengok apa tujuan korang membeli rumah. Kalau orang yang membeli rumah memang atas tujuan untuk duduk sendiri, tak kisahlah berlaku Asian Financial Crisis pun, dia masih ada rumah, dan as long as, yang penting kena make sure boleh ataupun mampu untuk membayar bayaran bulanan. So apa yang berlaku kemudian pada tahun 2000 terjadi sekali lagi, iaitu .com bubble. Tak selesai daripada Asian Financial Crisis, jaraknya tak jauh, hanya 3 tahun kemudian berlaku pula .com bubble. Median price tu adalah sekitar mungkin 70 hingga 100 ribu ringgit. Kalau masa Asian Financial Crisis tu paling rendah boleh kata hingga ke 50 ribu ringgit median price. Tapi sewaktu krisis .com bubble, harganya
meningkat sedikit daripada 70 ke 100 ribu ringgit pada waktu .com bubble 2 tahun ini berlaku pada tahun 2000 lah. Kemudian apa berlaku selepas itu? Median price hartanah Malaysia terus meningkat daripada waktu yang mereka yang membeli pada tahun 1955 sekitar 150,000 meningkat sehingga 170,000. So bermakna perbezaan hanya sekitar 10 tahun kita dah boleh nampak kenaikan harga hartanah, dan seterusnya pada 2005 hingga 2010 berlaku naik turun dalam harga hartanah, yang mana kalau kita tengok tahun 2007-2008 berlaku US housing bubble. So far US housing bubble ni dia lebih terkesan pada US, macam Malaysia, hartanah Malaysia dia tak terkesan sangat. Sebabnya masa US housing bubble ni, sebelum US housing bubble ni berlaku, apa yang mereka buat? Mereka mudahkan untuk pembeli hartanah membeli hartanah dengan pinjaman. Maksudnya orang yang nak beli rumah, nak buat loan, senang lulus loan. Tak kisah dia orang kerja apa, sama ada dia orang ni warga negara ataupun bukan warga negara, dan tak kisah apa jenis pekerjaan, memang kalau apply lulus. So korang boleh tengoklah cerita The Big Short. Best cerita ni, aku banyak kali ulang cerita The Big Short ni. So apa yang berlaku pada waktu ini, semua orang boleh meminjam dan mudah untuk mendapatkan pinjaman. Jadi bila ramai orang boleh meminjam dan ramai orang senang untuk meminjam dan membeli rumah, demand tu dia akan meningkat naik. Terusnya dia akan menyebabkan harga hartanah pada waktu itu memang naik gila-gila. Semakin laju harga hartanah tu naik, semakin ramai orang nak membeli dan menambah hartanah mereka, disebabkan spekulasi. Mereka rasakan kalau hari ni beli, let's say for example, hari ni beli 300,000 dan lagi 2 tahun boleh jual 500,000, dekat situ dah boleh profit 200,000. So baik beli banyak. Kalau 200,000 sebuah rumah, beli 5 buah rumah je dia dah boleh profit 1 juta USD. So that's why ramai yang berlumba-lumba untuk membeli dan menambah aset dari segi hartanah mereka lah. Kemudian apabila dah ramai sangat orang yang membeli rumah ni, penyewa tu tak ramai, dan ada di antara mereka yang dah mula tak boleh nak membayar pinjaman ataupun tak boleh nak membayar balik bayaran bulanan, dan akhirnya mereka menjadi NPL lah, non-performing loan. So ramai yang dah tak boleh nak bayar balik, sikit demi sikit, semakin lama semakin banyak orang, semakin ramai orang yang tak boleh membayar bayaran bulanan. Akhirnya housing market dekat US collapse. Itu yang berlaku pada tahun 2007 hingga 2007-2008 lah. Tapi kalau dekat Malaysia ni, korang boleh tengok sebenarnya tak terkesan sangat. Sebab kalau kita buat comparison, harga median tertinggi pada waktu ini adalah sekitar 270,000. Sedangkan sebelum-sebelum itu, pada tahun 2000 pun harga median dia masih lagi sekitar 150,000 lah. Dan dia meningkat 5 tahun kemudian daripada 150,000 meningkat hingga ke 250,000. So ada peningkatan lebih kurang 100,000 ringgit dekat sini. Dan selepas US housing bubble berlaku, harga median hartanah di Malaysia menurun sehingga ke paras lebih kurang 150 ke 170 semula, iaitu ke paras sebelum US housing bubble ni lah. Harga median ni continue naik sedikit demi sedikit bermula daripada tahun 2015, daripada sekitar 150,000 naik sikit demi sedikit hingga ke paras 270,000, yang mana pernah hampir mencecah kepada 300,000 ringgit median price. Kemudian apa yang berlaku pada 2019 kita semua tahu, iaitu pandemik COVID-19 berlaku. Pada tahun 2021 ramai yang tak boleh keluar rumah, semua kena lockdown. Kemudian kita dah mula buka balik ekonomi kita dan kita telah beralih daripada pandemik kepada endemik. Kita boleh lihat ramai orang telah dapat kembali semula bekerja. Malah kalau sebelum ni work from home, selepas ekonomi dibuka semula, ramai majikan yang menggesa pekerja untuk kembali ke office. Dan daripada 2021 sehingga hari ini, iaitu 2022, yang mana kita dah hampir berada di hujung tahun 2022, dunia
mengalami krisis dari segi inflasi disebabkan berlakunya peperangan di beberapa buah negara, antaranya Rusia dan Ukraine, dan yang terbaru Turki dengan Greece kalau tak salah. Peperangan ni dia sebenarnya walaupun jauh dengan negara kita tidaklah terkesan secara terus, tapi ianya memberi kesan kepada supply bahan-bahan mentah, dan disebabkan supply bahan-bahan mentah ni terganggu menyebabkan kita mengalami shortage dalam supply. Jadi demand tu tinggi, yang mana kalau korang ingat sebelum-sebelum ni banyak pengeluaran KWSP yang telah dikeluarkan, bantuan-bantuan. So duit-duit ni sebelum ni tak dapat dibelanjakan. Apabila ekonomi dibuka saja, semua orang nak berbelanja. That's why kalau korang ingat pada sekitar tahun 2021 hingga awal 2022, mana-mana company logistik, company-company yang menyediakan perkhidmatan menghantar barang ni memang meletup lah. Tapi hari ini kita boleh tengok ianya dah mula berkurangan sedikit demi sedikit. Ianya disebabkan sama ada kekurangan daripada segi supply ataupun peningkatan daripada segi harga, yang mana kita tahu kita sekarang berada di dalam fasa inflasi. Tapi apa yang aku nak sharekan dengan korang, kalau korang tengok data yang ada ni, tiap kali berlaku krisis memang ada penurunan harga hartanah ataupun tidak ketentuan dalam pasaran hartanah. Tapi apabila kita berjaya keluar sahaja daripada fasa-fasa krisis ni, harga hartanah kembali meningkat lah. Setakat hari ni kita tak tahu apa lagi yang akan berlaku pada tahun 2023. Tapi kalau kita tengok dengan pertumbuhan ekonomi kita, kadar pengangguran yang dah mula menurun, ramai yang dah boleh bekerja. Jadi ini semua indikator-indikator positif yang boleh kita tengok dan kita boleh tunggu. Ianya mungkin akan memberi kesan kepada harga hartanah ataupun harga median hartanah ni mungkin akan berlaku peningkatan sedikit demi sedikit lah. So kesimpulannya, perubahan harga ni dia memang bergantung sangat-sangat dengan supply and demand. Apa maksud supply and demand tu? Maksudnya kalau ada banyak orang yang menawarkan rumah untuk dijual, sama ada pasaran sekunder, kita panggil subsale, ataupun pasaran primary ataupun rumah-rumah baru lah yang disiapkan oleh pemaju, mereka akan berlawan daripada segi penawaran harga lah. Sebabnya rumah banyak tapi demand tu tak banyak macam supply. Jadi maksudnya rumah banyak tapi orang yang nak membeli tu tak ramai. Mereka yang ingin menjual hartanah ni terpaksa menurunkan sedikit harga mereka bagi mendapatkan pembeli. Tapi apa yang berlaku kalau supply tu berkurangan, demand tu bertambah? Ini akan menyebabkan harga-harga hartanah ni meningkat naik. Terusnya, kos pemaju untuk membina rumah semakin lama semakin meningkat. Kalau korang ingat, baru-baru ni kerajaan dah umumkan gaji minimum pekerja sebanyak RM1,500. RM1,500 untuk individu ni macam tak memberi signifikan sangat lah. Tapi bagi majikan, bagi sesebuah company, kenaikan ni untuk beratus pekerja, ianya memberi kesan kepada kewangan syarikat. Selain daripada tu, kos-kos barang seperti besi semua meningkat naik, boleh kata sekali ganda. Jadi walaupun supply tu lebih, demand tu belum ada lagi, developer tak boleh nak menjual hartanah lebih rendah daripada harga kos yang diorang bina. Sebab kalau tak memang bungkus lah. Jadi diorang terpaksa bersabar dan menunggu. Kalau diorang dah buat rumah pada harga sekian-sekian tapi masih belum dapat pembeli lagi, mereka terpaksa menunggu. Jadi rumah-rumah yang dah siap ni, setelah 9 bulan dan masih tak boleh menjual, rumah-rumah ni akan dimasukkan ke kategori overhang property. Sebab tu kalau korang tengok data overhang memang tinggi. Paling tinggi setakat ni data overhang adalah di Johor. Tapi kita tak tahu bila developer akan dapat menjualkan semua hartanah-hartanah ni. Yang pastinya sampai masa hartanah-hartanah ni pasti terjual. Cuma kita tak tahu bila. Dia cuma cepat dengan lambat je lah. Dan seterusnya, kadar pengangguran dekat negara kita ni. Bila ramai orang dah mula bekerja, jadi mereka boleh membeli rumah. Of course, ramai anak-anak muda yang baru berkahwin, yang plan untuk memiliki rumah pertama. Jadi mereka ni tetap akan membeli hartanah jika mereka mampu. Dan yang keempat, aku merasakan
perubahan harga tanah ni terkait rapat dengan perkembangan ekonomi negara. Kalau ekonomi kita berkembang, bisnes pun semakin maju dan ramai orang akan datang ke negara kita, sama ada daripada luar ataupun mereka yang berada di kampung akan berhijrah di kawasan-kawasan yang dapat menawarkan peluang pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik. Jadi bila perpindahan ni berlaku, mereka memerlukan penempatan, sama ada mereka ingin menyewa ataupun mereka ingin membeli. Bila permintaan sewa ni meningkat, ianya akan attract pula investor untuk membeli aset-aset sebagai pelaburan untuk dijadikan rumah sewa. Kalau tanya aku apa yang akan berlaku pada 2023, memang aku tak tahu. Tapi berdasarkan apa yang aku dah kongsikan, aku personally berpendapat 2023 akan menjadi tahun yang menarik untuk pasaran hartanah, yang mana ianya akan menjadi tahun pemulihan bagi sektor hartanah dan ianya akan terus meningkat daripada 2023 hingga kepada tempoh 5 tahun akan datang. Bagi mereka yang telah membeli hartanah, korang kena bersabar, bertahan dalam waktu-waktu pandemik, waktu-waktu krisis ni. InsyaAllah lebih kurang 5 tahun lagi korang akan nampak perbezaan harga hartanah seperti data-data yang aku tunjuk tadi. So aku rasa itu sahaja untuk video malam ni, sebab aku nak follow up pula pengumuman Perdana Menteri kita tentang kabinet. Kalau ada apa-apa yang korang nak tanya, korang boleh share dekat komen. InsyaAllah aku akan reply. Assalamualaikum.